Anda pernah lihat tak bendera ini? Ini adalah bendera negara United Kingdom. Inilah negara yang pernah menjajah negara kita suatu masa dulu. Sekarang ni pula, semua orang berebut-rebut nak sambung belajar ke sana. Tapi ketahuilah, negara kepada bendera ini sebenarnya pernah gerun dan takut dengan negara bendera ini. Nak tahu apa ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mahir alias Remiser M Plus, pengasas Mahir Saham. Pernah tak anda dengar hostile takeover? Bahasa lain, serangan korporat dalam mengambil alih sesebuah syarikat. Apa tu? Bahasa mudahnya adalah apabila satu syarikat ni dia cuba untuk acquire syarikat lain. Walaupun ada bantahan dari lembaga pengarah syarikat yang dia ingin miliki tersebut. Cara ni berbeza dengan pengambil alihan biasa yang dikenali dengan friendly takeover. Hostile takeover ni, dia akan menyebabkan berlaku perbalahan dua-dua pihak ni. Okey, syarikat A dengan syarikat B. Mungkin ada sampai kes saman menyaman. Ia berlaku di Malaysia dan juga di luar negara. Pernah dengar serangan subuh? Meh saya ceritakan untuk lagi faham. Saya bagi satu cerita yang mana ia merupakan sejarah penting kepada negara Malaysia sehingga kini. Pada 7 September 1981, London Stock Exchange LSE dikejutkan dengan serangan pengambil alihan sebuah syarikat peladangan British. Syarikat peladangan British ni iaitu nama dia Guthrie oleh kerajaan Malaysia. Serangan ni dia mengambil masa 4 jam sahaja, yang mana dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Dan kejadian ini berlaku selepas 2 bulan Tun menjawat jawatan Perdana Menteri Malaysia. Serangan ini dikenali dengan Dawn Raid ataupun serangan subuh. Orang penting dalam serangan ini adalah Tun Dr. Mahathir, Tun Ismail Ali dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Kenapa Guthrie? Isu tentang Guthrie ini adalah disebabkan syarikat tersebut kerap kali menolak cadangan kerajaan Malaysia untuk menanam semula pokok getah bagi membantu petani dan penoreh getah Melayu meningkatkan hasil pendapatan mereka. Syarikat British ini juga kerap kali menangguhkan mesyuarat dengan wakil kerajaan Malaysia dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, kerajaan British juga menghentikan subsidi bagi pendidikan pelajar Malaysia di United Kingdom dan menaikkan yuran pengajian kepada pelajar asing. Undang-undang baru ini hanya terhad kepada pelajar dari beberapa buah negara sahaja, yang mana salah satunya adalah Malaysia. Tindakan ini telah memberi masalah kepada 17,000 rakyat Malaysia yang sedang belajar di UK yang kini dibebani dengan yuran yang sangat tinggi. Dari rentetan ini, Tun Dr. Mahathir dan rakyat Malaysia rasa tidak wajarlah tindakan ini kerana menyebabkan ramai rakyat terbeban. Dah luka diperah pula limau, makinlah pedih. Itulah yang berlaku apabila belum selesai isu pendidikan, kerajaan British menolak pula cadangan Malaysia untuk mendapatkan hak pendaratan tambahan di lapangan terbang Heathrow bagi syarikat penerbangan kebanggaan negara iaitu Malaysia Airlines ataupun MAS. Makin pedih apabila kapal supersonik British iaitu Concorde telah menceroboh ruang udara antarabangsa Malaysia di Subang ketika dalam perjalanan ke Singapura. Kes semakin panas apabila pada tahun 1981 Guthrie telah menjual aset kepada MPH yang mana sebuah syarikat milik jurutawan rakyat Malaysia tanpa pengetahuan PNB. PNB adalah pemegang saham Guthrie sebanyak 25%. Oleh sebab itu, Tun Dr. Mahathir bersama dengan Tun Ismail Ali serta Tan Sri Khalid Ibrahim yang merupakan seorang pengurus pelaburan sebuah agensi kerajaan Malaysia telah merancang serangan ini. Tan Sri Khalid telah mengkaji dan membuat strategi bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Tan Sri Khalid sebelum ini pernah bekerja di Barings, London yang merupakan sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Guthrie bersama pakar-pakar pelabur Malaysia serta penasihat dari bank NM Rothschild and Sons Limited. Dia telah diminta untuk mengkaji sama ada Guthrie boleh diambil atau tidak serta cara dan strategi untuk melaksanakannya. Tan Sri Khalid Ibrahim telah membuat kajian
dan cara untuk membuat serangan ini sebanyak RM1 bilion ringgit diperlukan untuk menjayakan misi dan ia perlu dilakukan dengan pantas. Duit 1 bilion ringgit ni diperlukan dapatlah daripada Petronas, Pernas dan Amanah Saham Nasional. Rothschild telah menasihati Tan Sri Khalid supaya membuka akaun sebuah bank di Switzerland untuk proses pembayaran pembelian saham. Ini untuk mengelakkan British menyedari pelan mereka. Rothschild telah dilantik bagi membeli saham Guthrie daripada pelabur besar di luar negara, manakala Roy and Pitman pula dilantik sebagai broker bagi membeli saham Guthrie daripada pelabur-pelabur kecil. Bagi memastikan kejayaan serangan ini, hanya kumpulan kecil yang terlibat secara langsung. CEO PNB sendiri pun tidak dimaklumkan proses operasi ini. Semua yang terlibat akan mendapatkan kelulusan pembeli-pembeli saham sebelum London Stock Exchange dibuka. Waktu dibuka nanti, kerajaan Malaysia hanya akan mengumumkan tentang pemilikan Guthrie yang mana akan mengejutkan dunia. Yang tinggal hanyalah proses dokumentasi saja. Di Malaysia, Tan Sri Khalid diberi tugas untuk menguruskan pembelian saham dengan syarikat tempatan seperti Genting, BSN dan KIG yang mana syarikat-syarikat ini mempunyai pegangan-pegangan saham dalam Guthrie. Dalam masa yang sama pula, Tun Ismail Ali ke Singapura untuk bertemu dengan pengurusi OCBC Bank. Mereka berbincang ketika makan tengah hari. Perbincangan ini mengambil masa yang lama dan akhir perbincangan ini menyebabkan berita sedih iaitu OCBC menolak tawaran. Tun Ismail Ali terus menelefon Tan Sri Khalid untuk memaklumkan berita buruk ini. Walaupun berita buruk, Tan Sri Khalid meneruskan rancangan seperti biasa kerana berjaya membuat tawaran kepada Genting, BSN dan juga KIG. Di London, dua syarikat yang dilantik iaitu Rothschild dan Roy and Pitman menanti lampu hijau dari Tan Sri Khalid. Apabila mendapat lampu hijau dari Tan Sri Khalid, dua syarikat ini terus melakukan proses pembelian seperti yang dirancang. Rothschild berjaya memujuk MNG Investment Trust untuk menjual sahamnya sebanyak 11% dari 17% yang dimilikinya dalam Guthrie, manakala Roy and Pitman berjaya membeli 5% saham dari pelabur kecil yang terdiri daripada rakyat British. Akhirnya, Malaysia berjaya mengawal saham Guthrie yang mana PNB memegang sebanyak 50.4% iaitu 8 juta unit saham Guthrie. PNB sekarang dah jadi pemegang terbesar dalam saham Guthrie. Akhirnya Guthrie jatuh juga di tangan Malaysia. Pengurusi Guthrie, Mark Jen, hanya menyedari berita pemilikan ini melalui radio. Peristiwa ini memberi tamparan hebat kepada British. Ini adalah serangan korporat dalam mengambil alih sesebuah syarikat. Jadi dengan cerita ini, semoga anda boleh faham tentang konsep hostile takeover sedikit. Itu saja sharing saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Menarik tak cerita tentang serangan subuh ataupun down rate ni?